Jadi pada video lepas aku ada sembang pasal satu smartwatch ni, which is Sembono S18. Dah berapa bulan dah. So Sembono S18 tu dah jadi aku punya daily smartwatch. So inilah dia punya produk, Sembono S18. Tapi sekarang aku dah ada satu smartwatch baru, iaitu Sembono S30. Dan sebenarnya aku ada dua. Satu adalah S30 dan satu lagi adalah S80. Tapi performance yang ada pada S80 ni, dia agak mengecewakan aku sebab harga dia mahal RM10 nak dibandingkan dengan S30 ni. Tapi yang S30 ni dia boleh perform lagi better, jauh lagi better berbanding dengan S80 ni. So untuk video kali ni aku nak push review untuk Sembono S30. So let's get this video rolling. Okay, yang first kali kalau korang beli, korang akan dapat kotak yang macam ni. Dan dalam dia adanya jam, adanya strap dan juga charging dock dia. Tapi strap ni korang boleh pilih waktu korang nak beli tu, sama ada korang nak pilih warna yang tertera. Habis sembang pasal kotak dia, kita terus kepada smartwatch itu sendiri. Benda yang pertama yang aku nak sentuh, dia punya build quality. Untuk strap dia adalah getah, strap punya getah punya. Biasanya yang ada pada smartwatch sekarang lah. Contohnya yang ada pada Mi Band, dia punya texture getah dia lebih kurang saja. Dan kalau korang ni sejenis yang bersukan ataupun banyak bergerak, korang akan prefer untuk pakai yang getah macam ni lah. Sebab kalau korang beli yang leather, dia akan berbau kalau korang berpeluh. So aku sangat-sangat untuk syorkan korang untuk ambil yang getah je lah. Jadi kita berbalik kepada smartwatch itu sendiri. Dan aku boleh katakan dia punya body ataupun dia punya jam tu diperbuat daripada fully plastik. Dan dia akan buatkan korang akan rasa ringan di tangan. Korang mesti turn off kan sebab dia diperbuat daripada plastik. Tapi dia punya finishing adalah jenis matte. Dan bagi aku ianya memang sangat style dan sangat-sangat cantik. Dan untuk pelindung dia punya paparan dia gunakan jenis kaca. Tapi aku tak tahulah kaca jenis apa yang dia pakai. Tapi yang paling penting, aku dah beberapa kali menggunakan smartwatch ni dan ia terhantuk ataupun terhentak dengan kerusi plastik ataupun kerusi kayu yang keras. Tapi dia tidak meninggalkan kesan pun sampai sekarang. Actually aku risau sebab aku belum review lagi, tapi sampai sekarang masih lagi tak ada kesan-kesan cala tu. Alang-alang aku dah sembang pasal paparan tadi kan. Sembono S30 ni dia menggunakan panel sejenis TFT. Ya, memang dia agak kurang sedikit dekat situ. Tapi di bawah cahaya matahari dengan maximum brightness, bagi aku memang tak ada masalah dan ianya sangat-sangat mengagumkan aku. So kalau korang beli smartwatch ni, aku memang sarankan untuk korang setkan brightness dia kepada maksimum. Sebab korang akan dapat satu kepuasan bila korang tengok display tu. Korang mesti skeptikal kan, kalau buat brightness maksimum nanti cepat habis lah bateri tu kan. Tapi inilah racun dia. Untuk bateri sebesar 300 mAh bateri, aku pakai 6 hari dengan cahaya yang maksimum ataupun brightness yang maksimum, baru turun 50% sahaja. Dan untuk habiskan bateri 100% tu, ianya memerlukan masa selama 13 hari. Aku ni bukannya jenis yang sport guy sangat. So kalau korang yang sport guy, aku rasa korang boleh dapat dalam lingkungan 12 hari macam tu untuk bateri penuh. So dengan harga yang macam tu, dengan murah macam tu, dia dapat bagi 12 hari, bagi aku ianya dah cukup bagus. Dan seterusnya untuk pengecasan, ianya mengambil masa tidak lebih daripada 2 jam untuk full charge. Dan yes, korang boleh charge tidak lebih daripada 2 jam untuk 12 hari penggunaan. Bagi aku ianya sangat-sangat lama dan yes, ianya sangat-sangat bagus dari segi bateri. Jadi apa yang ada dalam smartwatch ni? Okey, yang pertama sekali, watch faces dia korang boleh tukar-tukar melalui jam itu sendiri, melalui tema. Dan kalau korang nak lebih banyak pilihan, korang boleh pilih melalui third party apps, which is Fitbit. Dan kat situ ada banyak sikit lah dia punya watch faces dia. Jadi korang nak connect Fitbit ni macam mana? First korang download dulu dia punya apps, which is Fitbit, di Play Store ataupun di App Store. Lepas tu korang boleh buka lah apps Fitbit tu. And then korang pergi ke bahagian device. And then korang klik add your device. Dan korang boleh nampak nama S30 itu. Dan korang tekan nama device tu. So dia dah siap connect dengan phone korang melalui apps tu. Dan of course lah korang kena make sure yang Bluetooth korang selalu on untuk sync kan, ataupun untuk pastikan data-data daripada jam tu dapat pergi ke apps tu dan korang boleh monitor melalui smartphone korang.
Features-features yang ada di smartwatch ni banyak lah. Contohnya state, macam ada berapa langkah korang berjalan, berapa kalori yang telah dibakar, dan berapakah jumlah jarak yang korang dah jalan melalui data yang ada pada bilangan langkah korang. Tapi korang kena bear in mind yang mana smartwatch ni tak ada GPS, so korang tak boleh nak track macam yang ada pada jam Garmin tu. Okey, lepas tu dia ada heart rate sensor, and then dia ada blood pressure punya sensor, and then dia ada bahagian sport, dia ada sleep tracker, message dia which is ada notification, stopwatch, countdown dan juga settings. Untuk dia punya sleep tracker, dia sebenarnya bukannya sleep tracker sebab dia macam dia setkan masa bila kau tidur, bila kau bangun. So itu bukannya sleep tracker lah secara logiknya. Dan untuk jenis-jenis sukan yang ada dalam smartwatch ni, contohnya macam berlari, berjalan, mendaki, berbasikal, bola sepak, bola keranjang, badminton, pingpong dan juga berenang. Aku minta maaf sebab video ni akan jadi panjang, tapi ianya agak penting untuk aku mention dekat video ni. Macam aku cakap dia punya notification, tapi bila ada notification yang masuk dan korang biarkan display tu tetap dengan notification tu, dia akan tetap berada dekat situ dan korang tak dapat untuk tengok status jam berapa ataupun berapa step yang korang sudah berjalan. Macam aku, bila aku naik motor ada notification yang masuk, aku boleh tengok dia punya notification tu, tapi aku tak boleh untuk hapuskan dia punya notification tu dengan aku swipe right. Sebab bila aku riding memang aku tak boleh nak gunakan tangan kanan aku lah. Tapi selepas beberapa minit aku nak tahulah jam berapa kan, sama ada aku dah lambat ke belum untuk sampai ke tempat kerja. Jadi aku tak tahu jam berapa waktu tu selagi aku tak swipe ke kanan. Jadi aku kenalah tunggu trafik untuk lampu merah, ataupun aku curi-curi untuk slide ke kanan waktu ride tu, dan barulah aku dapat hilangkan dia punya notification tu. Jadi macam mana aku nak meminimalkan masalah ini berlaku? Aku cuba untuk enablekan notification yang penting dan jarang dia keluar. Contohnya macam email, notification di Facebook, message dan juga call. Kalau korang yang jenis tertanya dia punya ketepatan pengiraan langkah dia punya detect tu macam mana, jadi untuk ketetapan pengiraan langkah dia, aku agak skeptical sebab bila aku jalan 10 langkah, dia detect dalam lebih kurang 11 hingga 13 macam tu. Bila aku bandingkan Huawei Watch GT2 yang kawan aku punya, langkah yang Huawei Watch GT2 boleh detect adalah sama dalam lebih kurang 11 hingga 13 langkah untuk 10 langkah aku berjalan. Dan ini yang paling menarik, kalau korang hanya goncangkan korang punya tangan, yes, dia boleh kira dia punya langkah tu. So dekat sini bagi aku ini tak valid. Tapi bila aku buat juga dekat Huawei Watch GT2, dia pun kira benda yang sama. Jadi bagi aku tak adalah isu produk itu murah ataupun mahal. Sebab apa? Sebab ianya impossible untuk korang nak detect langkah tapi jam itu korang pakai di bahagian tangan. Next, dia punya interface aku sangat suka sebab dia improve dari Sembono S18 aku yang dulu. Untuk dia punya tetapan ringkas, korang boleh terus slide ke bawah untuk pergi ke tetapan. Dekat situ korang boleh kawal berapa lama jam itu nak menyala, dan juga korang juga boleh kawal brightness, korang boleh kawal do not disturb mode. Aku pakai mode ni biasanya bila aku nak naik motor lah. Lepas tu dia ada barcode untuk korang nak scan, untuk korang nak download aplikasi F-Fit ni. Dan yang last sekali yang paling menarik, kalau korang tak tahu korang letak mana phone korang, korang boleh tekan ikon loceng ni dan korang punya phone akan berbunyi. So bagi aku ia sangat-sangat nice. And then ada lagi satu untuk dia punya interface ni, dia bukannya one way punya motion macam yang ada pada Sembono S18 aku dulu. Dia boleh reversible motion macam dalam video yang aku tunjukkan ni. Jadi bagi aku ini adalah satu improvement yang bagus untuk Sembono ni. Smartwatch ni katanya ada IP rating. Aku dah cuba pelbagai situasi, macam aku pakai jam ni masa naik motor, waktu hujan, aku ambil wuduk dan aku mandi di waterfall. Okay, aku dah terjatuh tadi. So ni jam aku selam, kau tengok aku paras dada. So kita tengok nanti bila aku review aku akan shoot pada lebih kurang dalam 3 hari lagi. So kita tengok masa 3 hari tu dia okey ataupun tidak. So let's go. Dan yes, inilah hasilnya sekarang waktu korang tengok video ni. Actually bukannya 3 hari macam aku mention dalam video tu, tapi 1 minggu selepas aku pergi ke waterfall tu. Ini mungkin kekurangan lah bagi korang, tapi bagi aku okey sahaja.
Sebab smartwatch ni dia tak ada always on display. Dia hanya ada race to wake up ataupun touch to wake up. Kalau korang nak race to wake up, iaitu jam tu akan menyala bila korang pusing tangan korang nak tengok jam tu, korang boleh on dekat dia punya apps iaitu F-Fit tadi. Dalam banyak-banyak aku sebut tadi, benda ni je yang aku tak suka, which is dia punya detection untuk race to wake up tu agak lemah. Lemah macam mana? Ianya tidak setanding dengan Huawei Watch GT2. Jadi kat sini korang boleh tahulah yang mana murah dan yang mana mahal. Dan kalau korang nak sync data daripada F-Fit ke Google Fit ataupun kepada staff KKM iaitu Bookdoc, walaupun dia cakap dia boleh sync kepada Google Fit, tapi bila aku try tak dapat pun. Hanya data heart rate monitor saja yang dia boleh detect ataupun dia boleh sync. Untuk step ianya memang tak tepat lah, memang tak sama dengan apa yang ada pada F-Fit. Jadi untuk staff KKM, korang tak dapat lah korang nak sync data daripada F-Fit kepada Google Fit dan korang nak synckan daripada Google Fit kepada Bookdoc. So korang kena take note tentang tu. Jadi untuk last kali korang mesti nak tahu dia punya harga kan. Okey, untuk harga dia adalah RM89.90 sahaja. Ini sangat-sangat murah dan aku rasakan harga dia tak silap aku lah sama dengan harga Sembono S18 tu. Tapi macam aku cakap tadi, Sembono S18 ni dia lagi lopek lah daripada S18 ni. Dan dia punya harga pun mahal RM10 yang dibandingkan dengan Sembono S30 ni. So aku suggestkan korang untuk beli Sembono S30 ni sebab dia lagi berbaloi lah. Memang jauh beza antara S80 dengan S30 ni. Kalau korang sedang cari smartwatch yang murah dan berbaloi, apa lagi, korang tekan link yang ada di description di video ni. Jadi setakat tu saja untuk video review aku kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.